Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Hong Kong bawah 22 dalam final Malayan Cup, yang mana Malaysia berjaya menang dengan kemenangan 2-1 hasil jaringan dari Najmuddin dan juga Safwan Mazlan, sekaligus membawa Malaysia menjadi juara buat pertama kali di bawah kendalian Coach Elevarasen. Jadi kalau kita lihat kepada keseluruhan perlawanan, Malaysia bermain dengan sangat baik, terutamanya di first half. Ada banyak gerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan Malaysia yang berjaya untuk mencipta peluang kepada jaringan. Namun begitu, bahagian serangan Malaysia yang kurang klinikal dan juga yang kurang dari segi decision making menyebabkan peluang-peluang tersebut gagal disudahkan dengan baik. Tetapi masuk second half, kita boleh nampak yang bahagian serangan pasukan Malaysia serta struktur pasukan Malaysia telah berubah untuk menjadi sedikit defensif. Kalau kita lihat di first half, Malaysia lebih kepada 3-1-6, iaitu overload di bahagian attacking untuk menyerang pasukan lawan. Tetapi di second half, kita boleh nampak yang pasukan Malaysia lebih kepada untuk bertahan sedikit dan menyerang dalam transisi yang lebih baik, iaitu dengan penggunaan 5-2-3 atau 5-1-4 atau 5-3-2. Jadi benda tu telah memberikan satu perkara yang lebih positif kepada bahagian serangan, dengan mereka tak overload bahagian hadapan dan mereka menyebabkan boleh menjaringkan gol dengan sangat mudah hasil jaringan dari Najmuddin dan juga Safwan Mazlan melalui gol dari luar kotak penalti. Dan tanpa membuang masa, marilah kita masuk ke dalam ulasan perlawanan, yang mana untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan skuad kebangsaan Malaysia. Apakah perkara yang saya suka dan juga perkara yang positif tentang skuad kebangsaan Malaysia kali ini? Yang pertama adalah skuad kebangsaan Malaysia bawah 22 ini mempunyai pool player yang sangat-sangat besar dan boleh dikatakan berkualiti, dan mereka akan boleh untuk memberi saingan kepada kelab-kelab ataupun kepada negara-negara yang akan beraksi dalam saingan Sukan C di Kemboja nanti. Kalau kita lihat perubahan pemain yang dilakukan oleh Coach Elevarasen, boleh dikatakan memberi impak yang positif. Kalau kita bandingkan dengan first 11 ketika menentang Kemboja tempoh hari, ada beberapa pertukaran yang dilakukan. Contohnya kemasukan pemain seperti Azrin Afiq, Saravanan dan juga Adam Farhan yang bermain di bahagian winger dan juga bermain di bahagian midfield, yang mana ketiga-tiga player ni boleh dikatakan memberi impak yang positif kepada gerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan Malaysia. Kita boleh lihat bagaimana T. Saravanan amat selesa di bahagian kanan untuk menyerang dengan gerakan-gerakan dribbling yang sangat bagus dan juga crossing yang bagus. Begitu juga dengan Adam Farhan yang berjaya untuk mengawal bahagian tengah dengan sangat baik dan juga berjaya untuk mencipta gerakan kreatif bagi melakukan penetration ke arah gawang pasukan Hong Kong dan juga berjaya untuk melakukan percubaan berbahaya ke arah gawang Hong Kong. Namun sayang, apabila Adam Farhan yang orang kata tengah panas dalam game ketika perlawanan semalam mengalami kecederaan dan terpaksa ditukarkan dengan Aiman Afif, dan Aiman Afif masuk pun kita boleh nampak yang beliau memberi impak yang positif dan juga impak yang instant, iaitu dengan cepatlah untuk menyesuaikan diri dengan gameplay dan juga keadaan perlawanan yang sebenar di dalam padang. Manakala Azrin Afiq untuk game ni, dia berjaya untuk menunjukkan yang beliau boleh bermain di bahagian hadapan, walaupun itu bukanlah posisi beliau yang sebenar, tetapi beliau menunjukkan satu positif side untuk membantu bahagian serangan dengan agak baik, dan beliau juga berjaya untuk membuat larian bagi melepasi offside trap yang dirangkap oleh pemain-pemain pertahanan Hong Kong. Namun begitu, first touch beliau yang agak kurang memuaskan menyebabkan peluang yang boleh dikatakan open goal yang sepatutnya gol untuk pasukan Malaysia gagal disudahkan dengan baik apabila beliau buat hantaran kepada Hakimi. Hakimi berada dalam kedudukan yang
offside. Jadi kita boleh nampak lah daripada rotation player ni membuktikan yang pool player Malaysia sebenarnya sangat besar untuk skuad bawah 22, dan persaingan untuk merebut tempat kesukan C di Kemboja nanti juga memang akan menjadi persaingan yang sengit. Dan yang kedua, apa yang saya suka tentang skuad kebangsaan Malaysia bawah 22 ni, mereka sebenarnya mempunyai kelebihan pemain yang versatile, iaitu ada beberapa pemain yang berubah posisi kalau nak bandingkan dengan first game menentang Kemboja, yang mana kita boleh lihat peranan yang dimainkan oleh Azam Azmi untuk game ni memang dari awal Ella Varasen letak dia sebagai defensive midfielder ataupun number 6 punya player untuk menghubungkan bahagian defense department dengan bahagian attacking department. So dia lah yang akan mengambil bola daripada bawah, bawa bola ke hadapan untuk connect dengan bahagian attacking department. Jadi kita boleh nampak yang Azam Azmi berjaya untuk menunjukkan satu performance yang luar biasa, yang mana boleh dikatakan di mana-mana di dalam padang beliau akan berada. Bola ada kat kanan, beliau akan ada kat kanan. Bola ada kat kiri, beliau akan ada dekat kiri. Bola ada kat atas, dia akan ada kat atas. So daripada segi work rate yang ditunjukkan oleh Azam Azmi memang sangat bagus, dan kita boleh lihat bagaimana dia membantu defend ketika diserang ataupun ketika di counter dengan sangat baik. Dia memberi coverage yang sangat baik kepada center back pasukan Malaysia, dan dalam pada masa yang sama dia juga ball carrier yang bagus daripada bahagian tengah. Dia boleh involve dengan combination play dan link up dengan baik di bahagian serangan, dan hasilnya beliau juga terlibat dengan gerakan gol pertama pasukan Malaysia, yang mana dia bawa bola daripada bahagian tengah ke half space dan dia buka kepada Hakimi yang berada di bahagian wide area. Hakimi buat crossing kepada Najmuddin. Jadi di sini kita boleh nampak pertukaran posisi yang diletakkan oleh Coach Ella untuk meletakkan Azam Azmi bermain dari awal di bahagian number 6 memang sangat-sangat positif, dan ini menunjukkan yang Azam memang seorang player yang boleh dikatakan versatile. Boleh main left back, boleh main left wing back, boleh main center back, boleh main DM, semua benda dia boleh tibai. So memang bagus lah. Yang kedua, kalau kita lihat player yang berubah posisi adalah Safwan Mazlan, yang mana kalau game menentang Kemboja tempoh hari, Safwan Mazlan diletakkan sebagai left wing back, tetapi untuk game ni Safwan Mazlan diletakkan sebagai back 3 ketika dalam bentuk attacking shape, iaitu ketika dalam pasukan Malaysia in position ataupun memegang bola, yang mana dengan pembentukan back 3 di bahagian kanan, Safwan Mazlan di kanan, tengah Haris Haikal, dan di kiri Ubaidillah, kita boleh nampak improvement yang sangat bagus dilakukan oleh Safwan Mazlan yang amat selesa bermain sebagai right center back untuk skuad kebangsaan Malaysia. Jadi ketika dalam fasa menyerang, Safwan Mazlan akan naik lebih tinggi untuk involve sebagai player tambahan di bahagian serangan, terutamanya di kawasan half space. Dan kita boleh lihat kemampuan yang ada pada Safwan Mazlan ni bukan hanya daripada segi crossing, tetapi beliau juga amat berbahaya daripada segi long shooting, yang mana beliau berjaya untuk melakukan beberapa percubaan dari luar kotak penalti apabila dia join the attack untuk bermain dengan defensive line yang tinggi. Kalau kita lihat, Malaysia bermain dengan defensive line yang tinggi dalam fasa menyerang, tetapi yang menjadi faktor kenapa Safwan dan juga Ubaidillah di bahagian kanan dan juga bahagian kiri boleh naik lebih tinggi adalah kerana Haris Haikal yang bermain sebagai center back di bahagian tengah mampu untuk memberi coverage yang baik, dan Azam yang naik tidak terlalu tinggi untuk berada sentiasa di hadapan Haris Haikal. Jadi Safwan dan juga Ubaidillah akan boleh untuk carry the ball dengan lebih tinggi dan juga join the attack di kawasan half space, dan hasilnya kita boleh nampak lah yang Safwan Mazlan akhirnya berjaya untuk menjaringkan satu gol yang sangat lawa dari luar kotak penalti. Jadi perubahan posisi dari left wing back untuk bermain di bahagian center back memang sangat-sangat bagus lah, dan berjaya membuktikan yang Safwan Mazlan mempunyai keupayaan untuk bermain di posisi mana pun di bahagian pertahanan. Dan pemain yang ketiga kalau kita tengok daripada perubahan posisi adalah daripada Ruven
Ruven Tieren, yang mana Ruven Tieren sebelum ni perlawanan menentang Kemboja beliau lebih kepada left winger, tetapi untuk game ni coach Elavarazin menetapkan untuk untuk Ruven Tieren bermain sebagai left back, yang mana kalau kita lihat walaupun Ruven Tieren diletakkan bermain sebagai left back, Ruven Tieren akan still lagi bertindak dengan sangat ofensif dan juga memberi support kepada bahagian attacking untuk cover the width area. Sebab apa? Sebab dalam formation ketika fasa menyerang pasukan Malaysia akan bermain dengan 3-1-6, yang mana bahagian winger akan masuk lebih kepada half space untuk menjadi inverted winger dan fullback akan cover up bahagian wide area. So kita boleh nampak lah bagaimana Ruven Tieren dan juga Azrin Afiq ketika first half membentuk combination play yang agak menarik lah, yang mana Ruven akan hold the touchline dan Azrin akan masuk ke tengah untuk memberi support kepada Hakimi, Alif Izwan dan juga pemain-pemain serangan yang lain untuk overload di kawasan berhampiran di box pasukan lawan, di kawasan half space dan juga kawasan central. So there is a good thing lah tentang apa yang dilakukan oleh coach Elavarazin yang kedua. Jadi yang pertama tadi rotation player untuk menunjukkan pool player yang besar, yang kedua pertukaran posisi yang dilakukan oleh kepada pemain yang memberikan impak yang positif kepada skuad kebangsaan Malaysia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat kepada corak serangan di bahagian hadapan pasukan Malaysia, iaitu gandingan Alif Izwan, Hakimi, Azrin Afiq ketika first half, Saravanan ketika first half, dan di second half Najmuddin dan Hakimi diletakkan di bahagian wide area, kita boleh nampak yang sebenarnya Malaysia bermain dengan sangat baik. Cumanya berlakunya perubahan posisi lah ataupun formation ketika first half dan di second half. Kalau kita lihat kepada struktur waktu first half, Malaysia bermain 3-1-6, mereka berjaya overload di bahagian tengah untuk masuk ke dalam di box dan mencipta beberapa gerakan yang hampir menjaringkan gol, tetapi disebabkan kurang klinikal mereka gagal untuk skor the goal lah. Tetapi masuk second half, pendekatan yang diambil oleh coach Elavarazin adalah sedikit berbeza, iaitu dia tak overload player sangat di bahagian hadapan, tetapi dia cuba untuk bermain dengan play from the back, iaitu dia letak defensive structure dengan back 5 di belakang dengan kemasukan player-player yang lain, dan kita boleh nampak kemasukan Najmuddin, Fergusteni dan juga Hakimi. Pasukan Malaysia lebih kepada formation 5-2-3, iaitu Aiman Afif dan juga Azam Azmi yang bermain sebagai double pivot, tetapi Aiman Afif lebih tinggi untuk berada di hadapan, Azam Azmi lebih kepada defend, Hakimi di kanan, Fergus di tengah dan Najmuddin di kiri, dan Ruven untuk memberi support di bahagian kiri, dan juga Safwan Mazlan untuk naik masuk ke bahagian inverted ataupun kepada half space. Benda tu memberikan positive side, yang mana Malaysia lebih senang untuk bermain dengan crossing dan sebagainya untuk menjaringkan gol. Jadi player seperti Najmuddin Akmal memang saya sangat happy lah, sebab dia dapat sentuhan dia 2 game 2 gol. So that is a good thing. Hakimi buktikan yang dia memang perform walaupun hampir dikenakan kad merah apabila silap orang pengadil nak bagi kat pemain Hong Kong, terbagi kat Hakimi nombor sama. Tapi Hakimi menunjukkan performance yang sangat bagus untuk game ni. Fergusteni dia punya positioning bagus, dia punya work rate pun bagus. So that is a good thing tentang skuad Malaysia kali ni. Jadi secara kesimpulannya, apa yang boleh saya katakan, Malaysia sebenarnya bermain dengan baik in term of attacking mereka, attacking shape daripada buidak, mereka berjaya untuk play from the back. Ubaidillah dan juga Safwan Mazlan bawa bola sampai ke tengah and half space dan sebagainya, boleh buat game. Lepas tu Haris Haikal bagi coverage yang cukup. Lepas tu Ruven hold the touchline, Saravanan untuk kanan memang sangat efektif, Azrin masuk ke tengah, Alif Izwan yang bertindak lebih roam ataupun free, bebas, berjaya untuk menunjukkan performance yang cemerlang, Azam Azmi yang menunjukkan work rate yang tinggi, Aiman Afif yang improve game by game untuk jadi player yang lebih berbahaya di bahagian hadapan. Jadi boleh dikatakan skuad ni adalah skuad yang memang menarik. Cumanya untuk goalkeeper Rahadi untuk game ni dia still lagi buat mistake. Saya mengharapkan Rahadi untuk mencari balik dia punya confidence level, untuk perbaiki dan juga belajar daripada pengalaman, sebab dia muda lagi. So dia boleh diasah lagi bakat dia dan juga untuk dia belajar daripada kesilapan, sebab 2 game dia buat crucial mistake yang merugikan pasukan. Selepas dia buat mistake tu, kita boleh nampak ya yang Hong Kong meningkatkan tempo game dan hampir-hampir Malaysia untuk dikenakan ataupun diserikan dengan gol yang kedua. Tetapi nasib baiklah defense structure pasukan Malaysia dah bagus. Jadi secara keseluruhan gameplay memang Malaysia superb lah. Memang saya boleh bagi pujian kepada semua dan tahniah untuk Coach Ella dapat trofi pertama. Assalamualaikum.